ni in the near future, soon kita boleh dapat rentas negeri untuk yang dah completed the vaccination. Yay. uh, ada lagi kawan-kawan yang tengah tengok sekarang ni, you all dah dapat ni ke? Dah dapat second dose? Yang boleh share dulu share dulu kita punya session ni. Alright. Antara orang kata apa, sebahagian daripada berita baik yang kita dapat lah, saya lah, sebalik berita-berita yang tak best sepanjang minggu ni kan. Okay. Setiap kali saya lah je mesti ayatnya berita tak best. Nak buat macam mana kan? Nak dah cover mengenai bursa, macam tu lah nasibnya. Okay. Team Sinovac. Yeah. Tuan Afif kita tengah demam dah tu. Okay, tu lah dia. First dose pun belum. Pergi inilah walk in. Tapi kat Kuantan kan sekarang Puan Nafida, kalau dekat Klang Valley boleh pergi walk in. Banyak orang tak datang tu. Oh, boleh main macam tu keluar komen. Kalau siapa yang perasan tadi dah ada keluar komen dekat tepi tu. Ada feature baru Okay. Alright. So dah pukul 8 berapa ni? 8.38 nampaknya malam ni tak berapa ramai Baru 30 orang. Semua orang dah give up ke nak trading? You all okay tak dengan bursa seminggu dua sebulan ni okay ke tidak? Itulah aku kata apa, makin kita boleh perasan the trend in terms of mere observation apa yang berlaku di sekitar kita pun kita dah perasan the trading interest tu pun dah mula slow. Okay, disebabkan kata apa, tidaklah semudah macam dulu campak duit je naik. Sekarang ni yang tinggal hanyalah kata apa yang betul-betul the survivor. Okay, the survivor yang consistently trading, tak kira lah market macam mana pun. Okay, sampai mengaku obis dah ni. Tu tak boleh buat apalah Adli. Membohong pula apa. Sorry. Tu Puan Fida, right? Sampai mengaku obis dah. Okay, itulah. So, dan nanti later saya pun akan share juga. Okay, kita based on data. Okay, bukan sekadar based on observation dan feeling sekeliling tu. Okay, based on data pun kita nampak ada trading participation tu dah berkurang. Okay, so you guys, okay, yang masih consistently trading, okay, yang masih continuously cuba untuk make profit from whatever kind, no matter how bad the market is okay, saya ucapkan congratulations. Okay, you guys are the survivor. Aduh. Alright. Okay, so I think kita boleh mulalah dengan slide kita. Okay. tajuk macam tajuk minta simpati kan. Dah Ogos dah ni weh. Tapi kenapa macam gini lagi? Itulah dia dah bulan Ogos, kita masih lagi tak nampak cahaya di hujung jalan untuk bursa lah. Okay, tapi is it really that orang kata apa all doom and gloom? Okay, jom kita review dululah what's happening. Okay, of course minggu ni kecohnya pula dengan cerita kita punya politik yang mula kata apa makin panas. Dah mula apa dah keluar dah siapa sokong siapa nak tarik sokongan yang melawan istana. Okay, yang ada siapa yang tengok post Tuan Alwi tadi? Ada IPO baru. Okay, sorry, tengok nama. Oh, wow, okay. Ada sesiapa yang tengok post Tuan Alwi baru tadi? Ada IPO baru tapi dia punya allocation dia 222 unit saja. Okay. Faham ke tidak posting apa tu? So basically parlimen ditangguhkan sampai yang kata apa I think 2 September betul? Sampai September kan? Baru dibuka balik. Okay, so sampai 2 September ni lah akan berlakunya proses bidding. Okay. Kita tak nak lah benda tu sebenarnya, tapi what can we do? Okay, it is kata apa the real things lah that happen in our politics. Okay, and of course kita punya case, alright, ni dah kali ni dah sikit lagi nak pecah resistance 20,000. Astagfirullahalazim. Okay, all time high dah.
19,819. Okay. So yang kes sembuh 12,000. Total case memang kita dah over 1 million lah for now. Okay. So definitely this is saddening lah bila kita nampak data numbers yang macam ni, tapi on the other side of the spectrum kita tak nampak pun the concern, the real concern daripada the governing bodies untuk turunkan kes ni cepat-cepat. Semua orang dah malas dah. Saya dah stop ambil tahu MCO ni apa, lockdown ni apa, dah lama dah. Macam apa benda yang tengah berlaku ni tak ambil tahu dah. Okay, duduk diam je lah kat rumah. Alright. Tapi itulah, sampai bila nak duduk rumah, betul ke tidak? Dengan kata pun macam-macam situasi peniaga kecil yang kita nampak sekarang sangat terdesak semua. Okay. Itulah. Okay, so case pun masih banyak. Cuma ada yang bagi positive hope adalah kita punya vaccination rate yang quite good lah. Okay, so ni basically what's driving the market down, right? Yes. Itu kita dah pecah. Kita dah pecah 1,500 punya point, 1,500. Okay, dan ada satu lagi support dekat bawah tu, lebih kurang 1450, somewhere around here. Okay, kalau kita lukis line ni probably around 1460 lah. So we are at 1491 untuk hari ni. Okay. Dan ni definitely memang tak nampak jalan keluar lagi untuk tempoh waktu terdekat. Cumanya kita boleh berharap dia tidaklah jatuh terus bocor ke bawah tu. Okay, sebab once dia bocor jatuh ke bawah tu lagi sakit hati. So at least kalau dia the index still maintain dekat level yang sideway punya level, kita tak nak dia tak nak terus pecah the downtrend. Okay, macam sekarang ni kita berada di dalam mid short term punya downtrend untuk this year. Okay, mohon continue ekor panjang tu. Ekor panjang-panjang tu kita nak sebab dia sign of rejection di support. Reject di support ni kita nak. Okay, tapi since tadi based on news yang kata kita akan hanya kembali bersidang selepas pada September, so bulan ni expect lah another slow month. Okay, ni kita punya index. Alright, so kalau kita tengok in terms of kita zoom in lagi, okay, dan tengok the data. Alright, so definitely memang kita ada tengah boleh baca kod. Kalau yang tengah tengok dalam phone mungkin yang tengah tengok phone mungkin susah sikit nak baca, tapi tak apa, saya bacakan untuk you all. Okay, basically untuk 5 alamak, ada satu salah caption. Bukan margin ujung sana tu. Okay, tak apa. Okay, yang first one definitely tadi you all dah tengok, we are having a declining market. Okay, yang jatuh disebabkan sentimen politik, record high COVID cases dan juga lawan street protest. Okay, saya tertarik dengan satu plakat kerajaan SE, lepas tu dalam kurungan cost over sign. Apa ni, math punya gig lah. Okay, math punya gig. Tergelak pula baca, walaupun benda tu tak sepatutnya berlaku in the first place. Okay, so kita dah tengok the declining market, and then we are also having a declining trading. So ini yang membuatkan all the more reason yang market sangatlah slow. Okay, right, monthly average trading value, okay, for the market continue to decline by 10% month on month. So daripada bulan Jun ke bulan Julai, okay, ini data untuk as of 31 Julai lah. Okay, dan daripada Jun ke Julai turun lagi sebanyak 10% for the value, okay, trading value, right? And then kalau dibandingkan dengan tahun lepas, okay, year on year, okay, trading value berkurang sebanyak 45%. Okay, no wonder kita tidak lagi nampak trading activity yang seaktif tahun lepas. Yang ini dibandingkan Julai 2021 dengan Julai 2020. Okay, Julai 2020 tu memang peak tengah sedap gila kan. So macam saya cakap tadi, you guys yang masih stay dalam market, yang masih trading ni among the balance lah. Okay, 55% yang menyumbang kepada trading value yang stay lagi dalam market. Okay, tu pun 55% tu pun termasuklah insti dan sebagainya, foreigners dan sebagainya. Okay, so you all memang hero. Tabik spring, kental. Okay, which is the lowest level since April 20. Okay, kita ada jatuh pada March
Okay, and then April recover sikit. Okay, yang sekarang ni adalah lowest level yang sama dengan April 2020. Okay, dah almost kembali kepada level yang jatuh sebelum ni. Okay, kita tak nak apa yang kita harapkan tadi dia tidak terus jatuh lah. Tapi ada kita punya ada kita punya alumni dalam ni minta celup sampai 1,300. Oh, kalau 1,300 masak oi. Sangat teruk lah untuk kita punya overall market punya sentiment. So we don't really want that lah. At least sampai level ke COVID sampai ke level 1420 tu pun okay. Okay. And then again ni yang kata apa, chain reaction lah. Okay, definitely disebabkan kita tak ada solid economic policy, tidak ada solid governing group of government. Okay, we are seeing foreign selling yang sangat banyak. Okay, keep continue increasing. Orang luar tak nak tengok dah lah market Malaysia kalau tengok kerajaan macam ni. Okay, tak tahu siapa yang memerintah, tak tahu anytime government parliament kita boleh collapse. So diorang cabut. They don't like political instability. And why would they risk? Kenapa dia nak merisikokan diri sendiri? Okay, sebab they can just look at our neighbours. Nanti saya tunjukkan lepas ni bagaimana performance Malaysia jika dibandingkan dengan kita punya jiran-jiran sebelah. Okay, probably you guys can look for that as an alternative lah. Okay, cumanya kenapa kita masih level belum jatuh teruk sangat ke bawah lagi, dia jatuh sikit sebab kita ada lagi institutional support. Okay, local institutional support. Alright, local institutional investors turn net buyers for July. Okay, from largest monthly net sell in June. Okay, so dia dah dump banyak-banyak dekat bulan Jun. Okay, bulan Julai ni dia collect balik. So market kita still supported by institutional local insti. Okay. Ya betul tu Dr. Ahmed. Okay, ramai yang dah lari ke Indonesia, which proven by data later on. Okay, so the last one. Okay, yang ini actually the upcoming event, bukan margin. Macam mana boleh jadi margin tu? Tak tahulah tercopy paste daripada mana. Alright, so nanti second quarter 2021 punya earning season. Okay, yang kita dah habis April, May, June. Okay, so most of the companies akan follow that period sebagai second quarter. So we are waiting for the quarter report to be released. Okay, so ni second season punya second quarter punya. Okay lah, dari Lorem Ipsum. Okay, second quarter punya earnings season. Okay, and then kita nak tengok kita punya GDP. Okay, ni bulan Ogos punya ni lah. Bulan Ogos punya event. Okay, kalau GDP kita okay, kalau GDP kita menunjukkan perkembangan yang baik, okay, which I doubtly so, right? And then political development date for the last day of special parliament sitting. Kita dah dapat dah ada date-nya, which is going to be on September. Okay. And then expiry of the short selling ban on IDSS or intraday short selling on 29 August. Okay. So bulan ni akan habis kita punya IDSS punya ban. So kalau habis lepas kan IDSS punya ban pun lifted lepas ni. Wake me up when September ends lah. Okay. Aduh, hai. Masak lah. Dengan tak boleh IDSS pun dah kena tekan. Okay. Tambah pula IDSS. Boleh ni. Okay, alright. So yang chat ni saya ambil daripada report CGS-CIMB. Wakil kita ada dalam ni, Tuan Apip, right? Yang ni best, dia buat plotting event yang berlaku dekat dalam Malaysia, and then dia plotkan kepada pergerakan KLCI, alright? So kalau kita tengok kalau kita tengok the timeline, okay, bermula dengan 1 Julai. Ni untuk Julai Okay, EMCO, lepas tu Malaysia has been downgraded to tier 3, the worst tier. Annual trafficking report. Astaghfirullahalazim. Okay, saya pun tak baca detail pula benda ni tadi. Okay. Ada termasuk kita rupanya dapat rekod baru Okay.
Annual human trafficking report kita makin jatuh, masuk worst tier. Aduhai. Okay. So, okay, Perlis, Kelantan, Perak, Pahang, transition, PM office, okay, start. Alright. So, kita dapat Deputy Prime Minister yang baru, okay, Datuk Seri Ismail Sabri, okay, Parti Pejuang, officially registered as political party. Lepas dia register sebagai political party, terus jatuh. Apa ni? Okay. Ingatkan naik, rupanya makin jatuh. 8 Julai tu. Okay. Tapi sebenarnya disebabkan ni lah. UMNO decided to withdraw the party support for the PM. Okay. So coincide pula dengan tiba-tiba Parti Pejuang diluluskan untuk bertanding. Registered sebagai political party, terus jatuh. Okay. Dan the rest ni dindong-dindong gitu je lah. Tak habis MCO, tak habis-habis kabinet punya ni. Okay. And then ada berita baik sikit mengenai vaccination. So naik balik. Okay. Yang jatuh buat ni apa balik. Okay. Lepas capai 500k tiba jatuh balik. Ini sebab apa ni? Rasanya just orang kata ni taking profit standard lah. Okay. High impact tu pejuang. Okey, so yang baru-baru ni itulah yang duk bergaduh antara istana dengan parlimen. Okey, ada kes-kes derhaka pula. Alright. So dapat all time high 17,000 punya kes 28 Julai. Tapi hari ni dah breach that numbers, kan. Kita dah dapat 19,000 cases. Okey. And then seterusnya makin jatuh. Okey, itulah yang waktu pun yang berlakunya blunders mengenai daruratnya tu. Okay, sepatutnya the right action to do sebenarnya the minister should resign. Okay. Which I believe so lah, right? They should resign. So at least orang kata apa, walaupun ada blunder tapi boleh restore a bit of integrity punya score. Betul ke tidak? Dah buat silap, own it, then cabut lah, kan? Okay. Right. So ni I think you no need to go into the details. Memang all kita tengah uptrend. Okay, the kind of uptrend that we don't want, our COVID cases. Okay, but also okay, kita punya counted by kita punya daily vaccination rate pun on the uptrend. So we like this. Okay, we don't like this. Right. Okay, so based on KJ, okay, apa yang Khairi Jamaluddin cakap, okay, government is optimistic of achieving its target of fully vaccinating 50% of individuals age 18 and above. Okay, so yang ini kalau dapat achieve by 31 Ogos, okay, so it's a good news lah. At least boleh start to open business, okay, by September. I think kita punya pemulih timeline pun most of the SME akan dibenarkan buka pada September, if I'm not mistaken, right? Okay, yang ni tadi yang kita cerita tu, daily trading value in July fell to its lowest since April. Okay, makin galala turun. Okay. I think trading value, okay, the market member fell from 13 billion to 1.6 billion. Okay. So ini tadi lah cerita. Alright. Local insti investors turn from net sellers in June to net buyers in July. Okay, itulah kita punya market supported only by local insti. Okay, sebab kita punya nampak ni point. Okay, point yang keempat ni sebenarnya yang nak kena pay attention to. Okay, the key negative was foreign investors accelerating their net selling in July. Okay, daripada 1.1 bilion pada bulan lepas naik lagi sebanyak jadi 1.3 bilion. Okay. Kalau in terms of shareholding, makin lama makin jatuh, right? Semua dah lari keluar pergi jiran sebelah. Okay. So, ni kita cerita tadi tu, kalau kata dia punya jiran-jiran sebelah, okay, kita nak dibandingkan among the MIST. MIST ni apa, guys? Kabus. Miss. Okay, MIST adalah Malaysia, Indonesia, Singapore and Thailand. Okay, MIST market. Okay, we are the second worst performing market in July after Thailand. Okay lah, at least not the worst. Nombor 3. Nombor 3 daripada empat peserta dapat nombor 3. Okay. Dapat pingat gangsa. Okay. Alright, so
which one are the best? Okay, which one is the best? Okay, Indonesia Jakarta Composite Index was the best performer, okay, untuk bulan Julai. Okay, dan kalau kita tengok overall trend pun, okay, daripada waktu improvement itu, okay, sekarang ni yang kata apa, percent change dia 1.5%. Okay, yang ini 7 month. Oh, kalau actually 7 month, Thailand is not bad cuma dia punya month to month punya performance yang teruk. Okay, tapi you all boleh tengok lah, okay, dia punya heat map dekat sini. Okay, yang latest ni okay. Indonesia the first one, okay, and then Singapore Straits Time Index, KLCI Thailand, okay. Tapi kita actually, okay, outperform the rest of the MSCI, okay, ex Japan, ex Japan punya market ni, MSCI Asia Pacific ex Japan. Okay, so kita kata apa, still not too bad really, okay, not too bad. Cumanya tak ramai lagi lah daripada kita yang cuba untuk kata cuba market luar tu. Okay, so kalau kata nak cuba market luar, nak cuba market Indonesia, nak cuba trading dekat Singapore, okay, you all boleh cuba guna platform CGS CIMB. Okay, tu nampak dekat komen tu. Okay, ada Tuan Afif Iza kita, okay, boleh cuba explore market Jepun. Market Jepun pula. Market jiran sebelah kita. Okay. So, right. So based on data-data yang kita dah tengok tadi tu, sememangnya pretty much majority of it is Dr. Ahmad kata, ya ke not too bad, okay. Kalau tengok ni lah based on index benchmarking, okay, betul not too bad. Okay, tengoklah kita punya group tu ada je kan, okay. So based on overview, general overview based on KLCI alone, based on KLCI alone, it all looks doom and gloom, okay, untuk bursa Malaysia kita. Okay, so adakah ini masanya untuk kita tengok for other alternative, okay, nak tengok other asset class, yang tu kita akan sambung selepas ini, okay. Boleh playkan kita punya video-video lah, tuan Jan. Alright, okay, based on data yang first half of the session yang kita tengok tadi, basically memang semuanya menunjukkan sentimen negatif lah, okay, which is tak perlu cerita data pun you all sendiri dah rasa kan, okay. Cumanya itu adalah based on, okay, benchmark index, okay, tapi dalam market kita masih lagi ada solutions, dah ready nak gelak. Okay, kacau lah korang ni, bagi saya fokus. Betul. Okay, kita masih ada, boleh zoom in lagi. Okay, inilah masanya untuk apply kita punya yang top down approach yang you all dah belajar tu. Okay, top down approach, tengoklah sector wise pula. Okay, so untuk sector wise, right, hanya 2 sektor sahaja daripada 11 yang actually perform dalam bulan Julai. Okay, so the odds are actually slim, very slim, hanya 20% sahaja. Kalau kata kita ni bukanlah nak kata benda ni macam betting, tapi kalau macam betting, okay, hanya chances untuk menang hanyalah 1/5. Okay. So untuk bulan Julai, right? So you all boleh tengok dekat sini yang the top 2 adalah teknologi dan juga industrial production. Teknologi is actually champion bulan Julai, okay, actually naik sebanyak 26%, right? Okay. Dan teknologi ni, okay, has been the most consistent performer pun in fact daripada awal tahun, dan cumanya kita nampak a bit of correction bermula bulan Mac, April dan juga sampai Mei ni, sampai Jun. Okay, orang tengok dekat sini, Mac dah mula turun negatif 6, okay, and then Mei negatif 7.5, and then June, okay, negatif 0.7. Okay, so dah ada correction, okay, inilah masanya untuk dia naik balik. Okay, so once you all dah tahu macam mana nak baca the sector rotation, the sector cycle ni, okay, boleh zoom in dan juga pilih counter-counter yang dalam sektor tersebut. Alright, okay, so ni in terms of fundamental data. Kalau kita tengok chart pun, okay, we can see, right, year to date punya data kita daripada Januari sampai ke Ogos, right, teknologi memang consistently outperforming the benchmark index kita. Okay, so you all tengok yang candlestick ni kita punya KLCI lah.
Okay, dan the rest of the sector. Actually banyak sektor pun yang outperform KLCI untuk year to date punya period. Okay, except energy, plantation dan juga healthcare. Okay, healthcare ni memang orang kata apa? Drag down by kita punya glove stock, okay, and the rest of it, okay, ni adalah dan actually throughout the year ni banyak je chance untuk kita buat duit. Cuma Januari ni, okay, you all tengok yang lain semuanya menunjuk, okay, ngantuk-ngantuk, sujud, okay, tapi teknologi ni hyper okay, sebab dia dah berehat pada bulan March, start daripada March ni dia dah turun, okay, turun sikit, dia relax sikit, dia kumpul, boom, okay. So teknologi still good, alright, okay. Dan kalau kata nak dan tak takut nak play a long game ataupun takut nak merisikokan diri anda, okay, what you guys can do adalah buatlah short term play, okay, macam kita punya alumni ni, okay, tu ada yang marah dengan buat jahit, Inari tu tengah turun pada hari ini tapi dia dah untung 11%, so dia dijual dulu, okay, sebab tak sure macam mana dengan market punya performance, okay. Alright, Puan Afida kita punya top fan, right, tak lambat masuk tapi still profit, okay, sebab you all tengok Tuan Nick dengan Puan Afida ni masuk counter apa? Inari dan juga Greatech, so they are, okay, they are trading into the technology sectors yang perform tadi tu. Okay, so that's how you do it. Okay, tengok macam mana tengok the data, okay, and then buatlah top down approach tadi tu. Okay, tahniahlah untuk mereka berdua, right? And then adalah kita punya short term plays, macam counter GUH ni, okay. Alhamdulillah ada juga tangkapan. Okay, right? GUH ni saya tak pasti counter sector apa, kot lah teknologi lah kot tak pasti. Alright. So ni in terms of the strategy that you guys can do. Sedap makan malam ni. Tahniah Puan Afida. Okay, tahniah. Right. Ni strategi yang kita boleh gunalah kalau risau mengenai dengan political punya development. Okay, short term play je. Okay. Standby keluar sikit. Tapi kalau kata dah memang berpatah nak berpatah arang dengan kita punya bursa Malaysia ni, okay. Okay, Tuan Nick kita tadi tu baru join, kata kita punya Tuan Amjad baru join nanti 2 bulan lepas Asli 2-3 bulan lepas lah dia baru join. Alright. Okay, so dalam itulah apa yang kita ajar pun anyway dalam Wyckoff trading kita punya ekosistem tu, Wyckoff ecosystem kita tu, okay, all kind of market situation dan all kind of trading strategies kita ajar semuanya supaya you all boleh macam tukar-tukar weapon. Okay, GHM basically tech sectors memang banyak naik lah, okay, untuk bulan ni, right? So the solutions, okay, sama ada kalau kata tak nak trade bursa, okay, the only way kalau you still nak maintain dalam equity punya market, okay, pergilah ke global market, alright. So one of the platform tadi kita boleh guna CGS CIMB sebab dia one stop center lah untuk global trading, okay, ekosistem dia ada boleh access bermacam-macam market. Okay, I think saya cuba tunjuk sekejap sikit. Okay, cuba switch kepada browser. Alright, so ni adalah CGS CIMB punya platform. Okay, alright. Alamak, jangan tengok nama atas tu kata account orang lain. Alright, so ni adalah CGS CIMB. Okay. So, dan you all boleh tengok dekat dalam exchange ni ada bursa, ada Indonesia, ada Singapore Exchange, ada Thailand, Nasdaq, NYSE, Hong Kong. Okay, yang sekarang ni saya tengah view apa ni? Yang saya tengah view ni actually adalah Indonesian punya stock exchange, right? Okay, dan actually dia sepatutnya, okay, mana market? Oh, sorry. Okay. Ada watchlist ni Ni kalau saya buat jahat sikit saya tunjukkanlah apa Tuan Afid punya ni. Tuan Afid punya watchlist. Okay, anyhow, ni one of the options lah kalau you all nak go global. Okay, tadi kita dah dapat the data. Indonesia is one of the closest market yang dekat dengan kita yang perform. Okay,
waktu timing market pun lebih kurang. So boleh cuba explore market Indonesia. Kata apa, buka akaun bersama CGS-CIMB ni, boleh contact Tuan Afif Tuan Afif Iza ada dekat chat box tu, ada nama dia naik banyak kali. So boleh buka akaun dengan beliau. Ni one of the option. Kalau kata nak US market, ada dua option lah, sama ada CGS-CIMB ni tadi dengan MIDF Invest. Indonesia memang semua syariah ke yang jumpa dalam ni dah filtered. Sepatutnya dia ada filter untuk syariah dia. Dia ada filter. Saya tak sure pula kenapa tak keluar dekat column dia tu. Cuba tengok sekejap. Ni Puan Afida tengok dekat kategori ni, boleh tunjukkan yang syariah. Macam mana nak tunjuk descending ke? Hilang lah. Saya hilang. Ni untuk yang page ni sajalah. Untuk page ni saja dia dah actually boleh filter boleh filter syariah ke atas kiri. Ke atas kiri. Saya pun tak familiar lagi dengan trading view pula. CGS-CIMB punya layout ni sebab kita baru je start dapat start partnership dengan CGS-CIMB ni. Alright. So basically you all boleh tengok terus counter tu syariah ke tidak dekat kategori ni. Sangatlah memudahkan. Yang ni yang banyak non syariah ni sebab kita terus view dekat yang page ni saja nanti kalau adalah cara untuk keluarkan yang syariah saja. So insya-Allah banyak yang patuh syariah tu. Don't worry. So ini untuk CGS-CIMB. You all boleh cuba. Ni kalau option untuk you all pergi ke global. Kembali kepada slide kita, Tuan Jack. Alright, and then gold. Satu option lain, kalau kata nak buat hedging, gold is one of the option. Tapi saya tak nak ulas lah mengenai gold pada malam ni. Kalau you all nak, kita request kita punya commodity corner pada minggu depan untuk ulas gold. You all nak ke tidak? Siapa nak minggu depan hari Selasa cerita pasal gold? Ada request untuk Dr. Helmi. So gold kata apa, one of the options. Kalau kata nak shuffle balik, boleh kurangkan exposure dalam bursa Malaysia punya portfolio. Pergi ke global sikit, pergi ke gold. And then definitely kalau tak nak pening-pening sangat dengan pelbagai faktor, pergi je lah ke crypto. One of the option, another option, right? So crypto ni of course ada juga dia punya fundamental things yang kena monitor. Tapi I can so far lah setakat ni saya, sebab coin tu ada banyak tau. And then kita ada the top 5, top 10 coins lah. So you kena monitor on that one. Dan definitely Bitcoin punya movement. So basically market crypto ni, kalau ni kalau nak generalize kan ni jangan salah quote saya pula. In general just monitor Bitcoin punya movement, tengok technical movement dia, dan pretty much the rest of the coin will follow. So that's the purpose lah. Kita nak move away from the centralized punya finance, kita nak pergi ke decentralized punya harapan coin. So saya pun dah heavy jugalah portfolio ke crypto. Sebab inilah malas nak layan berita-berita politik dan sebagainya. So dan crypto ni tak pening sangatlah, just tengok technical, layan. So whatever lah apa jadi dengan COVID ke, dengan vaksin ke, dengan politik ke, we don't really tak really matters, not really matters lah kat crypto punya market, right? Ada lagi ke slide saya? Habis dah. Alright, so basically that's the August punya preview kepada market. So you all ada options untuk stay dalam bursa, tapi pretty much short term play lah untuk the strategy, dan look for the performing sectors, right?
And then kalau nak tadilah kalau nak keluar boleh pergi ke pasaran global, okay, explore CGSTMB punya platform, okay, buka apa buka the CGS account. And then kita ada gold dan kita gold kalau nak beli kita ada di bursa ETF gold syariah ETF Trade Plus syariah ETF Gold Syariah Trade lah, saya tak ingat apa nama dia. Okay, tapi kita ada gold ETF. Okay, kalau you all tak nak beli the physical gold, okay, so boleh beli on that, boleh beli that one. Trade Plus Syariah Gold Tracker. Okay, tu kita punya gold ETF. Kalau tak nak beli physical gold, boleh beli ETF tersebut supaya mudah untuk liquidate, alright. Then yang crypto tadi itulah, crypto. You all pun dah dengar ada the story, okay, kita Binance dah kena akan diharamkan secara mutlak dekat Malaysia. Okay, tapi few days after that naik pula dekat LinkedIn, okay, Jobstreet yang cari staff untuk Binance Malaysia. Okay, I'm not sure what's happening there. Okay. Adakah dia actually lepas kena getak dengan SC dia nak buka cawangan dekat Malaysia secara sah? Okay, I'm not sure what happened there. Okay. Tapi kalau nak mudah, okay, guna je lah platform yang diluluskan macam Luno, Tokenize dan juga Synergy. Okay, right. Okay, kalau tak ada apa-apa, thank you very much. Okay, I hope to see you guys, okay, dalam Bursa Cicak dan juga dalam kelas-kelas kita yang akan datang. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.